dan lain-lain. Tujuan kita ialah nak mencari sebanyak mungkin ilmu, dan ilmu yang kita cari itu dia tidak mendatangkan apa-apa faedah kalau ilmu itu tidak diamal. Maka Imam Ghazali rahimahullah dia kata binasa orang yang jahil, kecuali orang yang ada ilmu, maka beruntunglah orang yang ada ilmu. Kemudian dia kata binasa juga orang yang ada ilmu, kecuali mereka yang beramal dengan ilmu dia. Maka untunglah orang yang boleh beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Maka binasa juga orang yang ada amal tetapi tidak ikhlas. Maka untunglah orang yang ikhlas di dalam amalannya. Dari pustaka kita beramal tetap ikhlas. Ikhlas ini kata Imam Ghazali rahimahullah, sidqun niyyati ma'allahi azza wa jalla. Benar niat dengan Allah azza wa jalla. Ikhlas ini kata Imam Ghazali lawan kepada syirik. Kalau seseorang itu beramal dengan ikhlas, maka dia tak berlaku syirik kepada Allah. Tetapi apabila dia syirik, yakni dia menunjukkan ibadatnya di samping kepada Allah, ada juga kepada yang lain. Kadang-kadang ibadatnya ditujukan kepada masyarakat. Kalau aku tak main surau ni untuk tengok kenduri rumah orang sebelah tu, orang ramai pakat itu tolong pergi bantu, hak sembelih lembu, hak potong daging, hak siang bawang, hak potong daging, hak nanam nasi, macam-macam. Hak idam, hak tolong angkat. Jadi utara dia tengok, dia kata aku ni duduk dalam masyarakat ni, kalau aku tak pergi surau, esok kalau aku buat gunung ini tak sakit demam, mati relai, pakai orang tak main. Dia pun main. Dia main walaupun dia sebut lillahi ta'ala, dia sembahyang, Allah Ta'ala kira syirik. Sebab dah terlintas di dalam hati dia main ni ada tujuan selain daripada mentaati Allah, selain daripada mencari keredaan Allah. Maka itu namanya syirik. Ya, syirik itu tak ikhlas. Dan ikhlas ini dia merupakan nadi kepada amalan kita. Satu hari dalam bulan Ramadan, saya pergi ke Madinah, kena hari Jumaat. Awal saya pergi baca Quran. Tiba-tiba waktu khutbah Jumaat dibaca oleh Dr. Ali Abdul Rahman Huzaifi. Dibaca khutbah. Tajuk khutbah dia ialah ikhlas. Saya pun tak pernah dengar ni orang baca khutbah tajuk ikhlas. Dia baca tajuk ikhlas. Dia kata di dalam khutbah dia itu disebut alaikum bil ikhlas. Fa innal ikhlas ruhul amal. Dia kata, saya ingat lagi, saya tulis di tak ada apa nak tulis, yang ada Quran jika tulis ada kata yang kosong, itu saya tulis. Alaikum bil ikhlas. Dia kata wajib atas kamu berkeadaan ikhlas dalam apa sahaja urusan ibadat kebajikan, kena ikhlas. Fa innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas itu ruhul amal. Dia merupakan nadi kepada amalan yang kita kerjakan. Kemudian diuraikan, amalan yang tidak ada ikhlas macam roh yang macam jasad yang tidak ada roh. Katalah isteri kita baru kahwin,
masih seksi lagi. Dia pun tengok kita ni handsome lagi, muda lagi. Tiba-tiba dia mati. Rohnya sudah tidak ada. Untuk apa kita simpan dalam rumah kita? Kasih macam mana pun kena bawa, kena korek liang, kena pergi ke bumi. Tak boleh taruh dalam rumah. Dia ibaratkan amalan yang tidak ada ikhlas samalah dengan jasad yang tak ada roh. Sebab tu kata jasad yang tak ada roh, orang tak tahu lah. Baikkah dia? Cantikkah dia? Dia akan dikebumikan. Maka demikianlah keadaan orang yang tidak ikhlas dalam amalan dia. Amalan itu dikira mati, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam tajuk yang sesebut tadi, iaitu ciri-ciri keimanan, dia ada 5 yang Allah telah sebut. Tapi saya tak nak jelaskan itu, ada lain yang saya nak cakap. Baik ni, bila mau kita pada baik bola, bagi kita pada kesalahan, biar orang duduk belakang, main duduk belakang. Kita nak kaji, kita nak cari ilmu, kita kena imankan. Kita berjuang kita ilmu nama dia. Ni, kosong banyak tadi dulu, lagi tu. Bagi orang belakang tu. Orang belakang tu. Dan orang belakang kita balik dulu. Kalau dia balik kemudian, orang belakang pada dia. Sebab tu orang yang main depan, orang dia duduk belakang. Hak balik lagi, orang belakang balik dulu. Orang hak main depan, dia kena balik kemudian. Oh, pasang senjata itu. Kita buka senjata, hak mana kita buka dulu, hak tu kita pasang kemudian. Hak tu kena ingat. Hak kita buka kebiasaan lagi, hak tu kita pasang dulu. Hak tu belajar pasang senjata. Tak kira senjata apa pun, masuk syaitan, kita lari. 5 ciri ini yang disebut oleh Allah. Ciri yang pertama, orang yang beriman itu bila disebut Allah, hati dia gemetar. Dia memang takut, dia memang sakit. Sebab azab seksaan Allah ni tak ada siapa yang boleh lawan, tak ada siapa yang boleh tahan. Dan kita yang buat ibadat, kalau tak dapat keridaan Allah, ibadat kita pun tak dapat keridaan Allah, sia-sia ibadat kita. Lepas tu dia sebut tadi, sifat yang pertama bila disebut nama Allah, gemetar hati. Wa idza tuliyat alaihim, bila dibaca ayat Allah kepada dia. Ayat Allah ni dia ada 2. Satu, kita baca ayat yang makru'ah, ceritakan pada ayat Allah yang Allah turun wahyu pada Nabi kita tu. Dia beriman dengan ayat itu. Yang kedua, ayat yang jadi tanda kebesaran Allah, iaitu ayat manzurah, yang kita lihat dengan mata kepala kita, lalu kita tilik dengan hati kita. Kita dapati bahawa peredaran matahari dan bulan bertukaran siang dan malam. Maka ini adalah urusan Allah yang tak ada siapa boleh campur tangan. Itu kita kena, itu yang dikatakan ayat yang manzurah. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang beriman tu dia mesti menyerahkan semua urusan dia setelah dia buat sesuatu pekerjaan. Dia tengok dari semua sudut, dah semua beres, lalu dia serahkan urusan itu kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang beriman itu dia senantiasa mendirikan salat. Orang yang beriman yang mendirikan salat, salat dia sebagaimana yang disebut tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan salat itu ada 2 perkara yang salat itu boleh mencegah dia. Satu, perkara keji. Kita kena ingat bahawa perkara yang sangat keji di sisi Allah adalah syirik. Syirik kepada Allah ni terlalu keji. Dengan sebab itu, orang yang bersalat, dia senantiasa menjauhkan diri dia daripada syirik. Dan salat itu senantiasa menjaga tuan dia, tuan yang mendirikan salat itu, daripada melakukan perkara syirik. Dan juga perkara keji yang lain seperti derhaka 2 ibu bapa, keji. Dia bukan mungkar, dia mungkar lain, keji lain. Kalau mungkar dengan keji sama, Allah tak sebut sampai.
dia sebut inna salata tanha 'anil fahsya wa nahy wal munkar. Cukup dengan inna salata tanha 'anil fahsya, tak payah munkar, wala zikrullahi akbar. Munkar tak ada orang. Tapi keji itu lain, munkar itu lain. Berzina keji sebab dia merosakkan keturunan. Jadi yang keji ini, kalau seseorang tu sembahyang pun rajin, hak keji dia buat geraknya tu tak sembahyang lagi. Walaupun kita tengok lebam dia sembahyang, tapi lagu mana rajinnya dia sembahyang, kemudian begitulah juga rajinnya dia buat maksiat, rajinnya dia lakukan perkara keji, maka yang tu tak sembahyang lagi. Walaupun dia sembahyang, dia kira tak sembahyang lagi. Faham tak? Tengok sembahyang cukup rajin, perkara munkar ni nama ekor lebat depan ya. Dia orang surau. Bila nak beli nombor ekor, naik motor